Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas tajwid dan tadabbur. InsyaAllah pada hari ini akan kita teruskan pembelajaran kita dengan bacaan surah Al-Masad. Surah Al-Masad ini juga dipanggil sebagai surah Al-Lahab kerana surah ini menceritakan tentang watak yang Allah sebut namanya secara terus, iaitulah Abu Lahab. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita bincangkan persoalan hukum-hukum tajwid dan tadabbur isi-isi penting surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Alhamdulillah, selesai pembacaan pertama. Seperti biasa, kita akan bacakan surah kita dua kali. Yang pertama tadi untuk kita lihat bagaimanakah bunyi berdasarkan rupa tulisan dalam Al-Quran kita, dan bacaan kedua untuk kita melihat bagaimanakah wajah kita ketika membacakan perkataan kepada perkataan dalam surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, surah ini terdiri daripada 5 ayat. Kalau kita perhatikan penghujung setiap ayat ataupun penghujung kelima-lima ayat dalam surah Al-Masad ini diakhiri dengan huruf-huruf qalqalah. Dia macam surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq berakhir dengan semua huruf qalqalah, huruf qaf. Dan untuk surah Al-Masad ini dia berakhir dengan 2 huruf qalqalah, iaitu huruf ba dan huruf dal. Sekarang kita tengok secara lebih terperinci daripada ayat pertama hinggalah ke ayat seterusnya. Jom kita buka mushaf kita. Baik, cuba kita perhatikan pada ayat yang pertama. Tabbat. Di sini huruf ta. Huruf ta ni dia ialah huruf yang bersifat hamas. Huruf ni bersifat hamas. Ejaan dia macam ni, hamas. Sebenarnya bukan hamas tapi hams. Okey, baik. Apa maksud hamas? Hamas ni huruf-huruf yang apabila kita sebut dia mengeluarkan angin dalam sebutan. Contohnya huruf ta, huruf kaf. 2 huruf ni antara huruf yang kita biasa sebut. Jadi bila kita bacakan tabbat, kita akan bunyikan dengan tabbat. Tabbat. Ramai orang mungkin tergelincir sebutan. Ada yang baca macam ni, tabbat. Macam ada S pula, tabbat. Jadi kalau kita sebut ta, pastikan tak ada S. Sebab kalau kita sebut ada S, seolah-olah kita baca tabbat. Seolah-olah ta tabbat. Macam ada sin kat situ, tabbat. Jangan sampai ada desiran. Sin ni sifat sofir, jangan sampai ada bunyi sin, jangan sampai tabbat. Kita tak perlu baca sampai tabbat. Sebaliknya, hamas ialah mengeluarkan angin, bukan keluarkan huruf sin tetapi keluarkan angin. Jadi bunyi dia ialah tabbat, tabbat, tabbat. T-A-B-B-A-T, tabbat, tabbat. Angin yang keluar. Angin tu tak sampai
mengeluarkan bunyi sin. Tabbat. Tabbat yada. Okey, yada. Yada ni panjang kan? Bila kita nampak tanda ni, tanda apa ni? Tanda macam ni. Okey, ini menunjukkan lebih dari 2 harakat. Okey, bila nampak tanda tu, mana tanda yang macam ni, kepala ha tu, itu menunjukkan mat itu lebih daripada 2 harakat. Okey, secara hukumnya mat apa ni? Bila bila alif mat bertemu dengan hamzah. Ni alif mat kan? Dia bertemu dengan hamzah secara terpisah, maknanya huruf mat berjumpa dengan hamzah sebagai 2 perkataan. Yada satu perkataan, abi satu perkataan. Huruf mat ialah huruf terakhir perkataan pertama, hamzah ialah huruf pertama perkataan kedua. Kalau berlaku begini, ini kita panggil hukum mat munfasil. Ada yang panggil mat jaiz. Bolehlah. Boleh juga, boleh panggil mat jaiz munfasil ataupun boleh panggil mat munfasil. Kalau dalam buku tajwid biasanya nama dia mat jaiz munfasil. Okey, baik. Mat yada. Okey, berapa harakat? Kita boleh baca di sini panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Jangan kurang daripada 4 ataupun 5 harakat. Kerana biasanya kita membaca dan belajar dengan qiraat riwayat Hafs an Asim, Tariq Asy-Syatibi. Yang tu apa pula? Yang tu nanti kita bincang masa lain. Jadi pastikan kita baca yada 4 atau 5 harakat. Tabbat yada abi lahabin. Okey, lahabin. Bila tanwin berjumpa dengan waw, hukumnya apa? Ini hukum idgham ma'al ghunnah. Idgham tu apa? Masuk. Apa yang masuk? Tanwin dengan waw. Jadi tanwin tu kan sama dengan nun mati, dah tak ada lagi bunyi nun mati, dah tak ada bunyi tanwin dah. Kenapa? Kerana berjumpa dengan waw, maka tinggallah bunyi waw. Yang jadi ialah bunyi waw. Biu. Tapi ingat, idgham ni idgham ma'al ghunnah, bersama dengan dengung. Jadi idgham tu mesti sengau. Biu. Kalau tak sengau, biu wa tab. Itu idgham tak ghunnah. Ni idgham dengan ghunnah, idgham dengan dengung. Jadi bunyi dia macam ada sengau sikit. Biu wa tab. Baik. Akhir sekali adalah hukum qalqalah. Macam kita bincang tadi, setiap penghujung ayat surah Al-Masad adanya qalqalah. Tapi di sini menarik sebab ada qalqalah huruf yang bersabdu. Apa pula ni? Okey, kita simpan perbincangan ini dalam ayat yang kedua sebab dah penuh dalam muka surat ni. Qalqalah. Tapi ingat ba tadi bersabdu. Jom kita perhatikan ayat kedua. Ma. Okey, berapa harakat? Ingat, bila alif mat berjumpa dengan hamzah dalam 2 perkataan, ini ialah mat munfasil yang kita kena baca 4 ataupun 5 harakat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nampak? Dekat nun mati ni ada tanda mati. Macam yang kita bincang sebelum ini, kalau huruf mati diberi tanda mati. Ni nun mati ada tanda mati. Bermaksud di sini hukum izhar. Nun mati, okey, jumpa dengan ha. Nun mati jumpa dengan ha, hukumnya ialah izhar halqi. Ini tak, maknanya tak ada dengung. Anhu terus je. Ma aghna anhu ma. Jangan dengung, memang tak boleh dengung pun. Tapi maksudnya di sini hukum izhar halqi. Kenapa? Nun mati jumpa dengan ha. Apa tandanya? Tandanya pada Quran kita, nun tu diberikan tanda mati atas dia. Kalau nun mati tu ada tanda mati, bermaksud confirm dah. Itu hukum izhar. Jelas. Maluhu. Apa pula ni? Nampaknya macam ada waw kecil lah dekat ujung. Okey. Waw kecil dekat ujung ni kan? Sebelah dengan ha. Kita kena tengok. Kalau ha ni, ha kepala itik ni, sebelah dia ada waw ataupun ya. Bila begini,
Ini mad silah. Ini nama dia hukum mad silah. Mad silah tu ada dua jenis. Yang sini ialah mad silah qasirah, mad silah biasa. Baik, apa itu mad silah? Mad silah ialah mad yang berlaku apabila huruf ha ni tersepit antara dua huruf berbaris. Ha ni kan, tengok tak, ha tu pertama mesti duduk dekat hujung. Dia mesti tak bersambung dengan huruf lain. So betul tak? Okey, ha tadi dia tak bersambung dengan siapa-siapa, fine. Ha tu tersepit antara dua huruf berbaris. Nampak tak? Lam pun berbaris depan, waw berbaris atas. Bila ha ni tersepit antara dua huruf berbaris, kalau di sini ha tu sebelumnya lam, selepasnya waw, maka ha tu akan dipanjangkan dua harakat ataupun lebih dua harakat. Di sini sebabkan selepas dia waw, maka kita panjangkan dua harakat. Nama hukum ini ialah mad silah. Ha ni ialah hukum mad silah. Mad silah di sini mad silah qasirah. Kenapa? Sebab ha tersepit antara dua huruf berbaris dan ha tu ha hujung perkataan. Wa ma kasab. Baik. Ada apa? Ada qalqalah, ada ba kat sini. Ba di sini kita kena qalqalah, kena lantunkan kasab, kasab, kasab. Jangan kasab. Jangan sampai ada hamzah, jangan sampai ada huruf K, kasab. Jangan KASABEK, kasab. Tu tak boleh. Itu macam tambah huruf hamzah. Kasab, kasab, kasab. Yang saya sebut tadi apa? Kita nak bincangkan qalqalah ni. Kalau kita buka kitab-kitab tajwid, perbahasannya ada dua kumpulan. Pertama, ada yang kata qalqalah ni terbahagi kepada dua, iaitu kubra dan sughra. Ada yang kata ada tiga, akbar. Ni yang nombor satu, ni nombor dua, nombor tiga. Okey, qalqalah kecil, okey, qalqalah besar dan paling besar. Baik, apa itu? Kita tengok yang nombor 2 dan nombor 3. Apa itu qalqalah besar? Qalqalah besar ataupun qalqalah kubra ni, qalqalah kubra ni ialah qalqalah yang macam ni. Dia berlaku di hujung ayat ataupun hujung bacaan ataupun hujung perkataan. Maknanya dia ialah sebutan terakhir kita. Jadi kalau begitu, maka menjadilah dia qalqalah besar, qalqalah kubra. Dengan syarat huruf yang dekat ujung tu, huruf qalqalah tu bukan bertanda sabdu. Ni baris atas kan? Maka ini qalqalah kubra. Ada lagi tak? Ada. Ni nampak baris bukan sabdu kan? Ni qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Ada lagi tak? Ada. Ini qalqalah kubra. Sebab apa? Dekat ujung dan dia bukan sabdu. Ada lagi tak? Ada. Ni huruf qalqalah kubra. Kat ujung bukan sabdu. Yang sabdu dekat ayat pertama, dekat sini. Ni dia. Nampak? Tab. Ni bersabdu. Bila bersabdu, dia jadi qalqalah akbar. Ini istilah saja. Lain kitab, lain istilahnya. Tapi kita biasa dengar dibahaskan qalqalah akbar. Akbar ni paling besar. Apa maksud paling besar? Cara sebut dia tak sama dengan qalqalah yang ni. Kalau qalqalah kubra ni kita baca wa ma kasab, wa ma kasab, sab, 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 terus lantun. Tapi kalau yang qalqalah akbar macam ayat pertama ni, kita tak boleh baca watab, watab, watab. Sebab dia bukan qalqalah kubra. Sebab ba tu sabdu. Bila ba tu sabdu, kita tak panggil kubra, kita panggil akbar. Ini istilah salah satu buku tajwid. Lain buku, lain kitab, lain istilah. Tapi yang popular di Malaysia dipanggil akbar. Baik. Macam mana bunyikan qalqalah bersabdu? Watab, watab. Bukan watab, tapi watab, watab, watab. Macam berhenti sekejap. Jangan berhenti. Watab, watab, watab. Lahabin watab, watab.
Kenapa pula kena lambatkan sikit? Kerana sabdu bermaksud huruf tu ada dua. Sebab itulah qalqalah akbar ataupun qalqalah yang bersabdu di hujung itu kita tunggu sikit baru kita lantunkan dia. Itu tentang qalqalah. Jadi di sini ayat kedua sampailah kelima semuanya qalqalah kubra sahaja. Jadi terus lantunkan wama kasab, wama kasab. Jangan pula kita lambatkan wama kasab. Saya pernah jadi makmum macam tu, tapi tak apalah, mungkin dia tak perasan. Jom ayat ketiga. Sayas. Di sini tidak ada hukum tajwid yang berat, cuma nak sebut tu payah sikit. Nipis. Ya nipis. Saya. Tapi bila campur sad ni huruf apa? Dia huruf dah lah isti'la. Maknanya dah lah huruf tu tebal, kan? Lepas tu dia pula huruf itbaq, maknanya paling tebal. Maknanya memang betul-betul lidah terangkat, belakang lidah tu, kawasan belakang tu. Isti'la tu lidah kita jadi itbaq ni jadi macam mangkuk. Sad, dad, ta, za. Jadi dia betul-betul lidah kita akan terangkat, kawasan keliling lidah akan terangkat. Maka bila sebutkan dia sayas, pastikan ya berbunyi nipis, sad berbunyi tebal. Kalau ternipis semua jadi macam ni, sayaslana. Kalau tertebal semua, sayas, ya pula. Ya di atas ya, bukan yo. Jadi saya campur sad. Sayas. Mainkan mulut kita. Mulut ni memainkan peranan yang penting. Otot mulut tu kena rajin sikit gerak. Sayasla naron. Okey. Sayasla naron. Nampak? Ra tu tanwinnya berwarna hijau. Apa maksud warna hijau? Dengung. Ni dengung apa ni? Bila tanwin berjumpa dengan zal, ikhfa hakiki. Jadi dengungkan dua harakat. Naron, za, huruf zal. Ingat hujung lidah keluarkan sikit macam nak gigit lidah, tapi tak gigit, jangan gigit. Cuma dia sentuh hujung gigi kapak atas. Ron, za. Jangan sampai keluar macam tu, sikit je. Ron, za. Talahab. Tadi qalqalah kubra, sebab huruf ba duduk di hujung bacaan kita, di hujung perkataan kita, dan dia bukan bersabdu. Seterusnya ayat yang keempat, wamra'atuhu ra ni warna biru pekat. Apa maksud biru pekat? Ra ni tebal, ra. Jangan baca wamra'a, tapi wamra. Ra. Jangan muncung, jangan bulatkan mulut. Wamra. Jangan sampai bulat. Wamra'atuhu. Ingat, jumpa lagi sekali kes ni. Kes apa? Kes ha yang tersepit antara dua huruf berbaris. Bila ha ni tersepit antara dua huruf berbaris, sini ha sebelumnya ta baris depan, lepasnya ha baris atas. Ini huruf apa? Ini kes apa? Kes mad silah. Di sini mad silah jenis qasirah, mad silah qasirah. Kenapa kita kena buat apa? Kita kena panjangkan dua harakat. Wamra'atuhu dua harakat dipanjangkan sepanjang dua harakat. Hamma, mim ni ada sabdu diwarnakan dengan warna hijau. Oleh itu dia punya hukum apa? Hukum wajibul gunnah. Maksudnya nun tu mesti dipanjang, mesti didengungkan sekadar dua harakat. Hammalatal hatab. Diingat ada dua huruf triki, huruf ha dan huruf ha. Ha pedas, bunyi dia pedas. Hammalatal hatab. Hujung tu qalqalah kubra. Dan akhir sekali ayat kelima, fi jidiha hablum mim masad. Nampak tak? Ba tu warna dia sama dengan dal. Maksud di sini juga qalqalah. Tetapi disebabkan qalqalah ini berlaku di tengah bacaan kita, dan dia duduk di tengah perkataan, bukan di hujung perkataan. Duduk di tengah-tengah bacaan, bermaksud ini qalqalah jenis kecil ataupun qalqalah
sughra. Yang ni lawan dia. Masad duduk kat ujung kan, di hujung perkataan ataupun hujung ayat, bermaksud qalqalah kubra. Ni lawan dia, dia tak sama kalau dia duduk dekat tengah-tengah, qalqalah kecil. Kalau dekat hujung, qalqalah besar. Ada beza tak? Ada. Bila dia qalqalah sughra, dia punya lantunan tu tak kuat lah sebab dia tengah-tengah kan. Hab sikit je. Fi jidiha hablum mim masad. Bila yang hujung tu kuat sikit lantunan dia. Apa lagi hukum yang ada di sini? Lum, nampak tak? Tanwin jumpa mim. Mim tu diberikan warna hijau, bermaksud hukumnya ialah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Macam dah bincang tadi kan? Sama dua-dua. Hablum. Ni tanwin jumpa dengan mim. Selepas dia, nun mati jumpa dengan mim. Elok sangat, dia sebelah-sebelah. Maka hukumnya idgham ma'al gunnah, bersebelahan dengan idgham ma'al gunnah, kerana tanwin ataupun nun mati berjumpa dengan salah satu daripada 4 huruf. Huruf apa? Huruf ya, huruf waw, huruf mim, huruf nun. Salah satu ni kalau berjumpa dengan nun mati ataupun tanwin akan memberikan hukum idgham ma'al gunnah. Tadi dibincangkan, ada mana? Ayat yang kedua. Betul ke? Bukan? Ayat yang pertama. Ayat pertama ni. Nampak? Yang pertama tadi apa? Tanwin berjumpa dengan waw. Ni. Ni. Biu. Dengung 2 harakat. Sama dengan bawah sekali ayat yang kelima. Lum mim masad. Jadi itulah sahaja perbincangan tajwid untuk surah Al-Masad. Masya Allah, panjang juga perbahasan. Jom sekarang kita lihat perbahasan tadabbur daripada surah Al-Masad. Kita perhatikan di sini terjemahan surah Al-Masad. Ayat pertama bermaksud tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan segala yang diusahakannya oleh Abu Lahab ini tidak akan dapat menolongnya. Ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Dia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Ayat yang keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga isterinya seorang perempuan pembawa kayu api. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya, iaitulah di leher isteri Abu Lahab, adanya tali pengikat daripada tali-tali sabut yang dipintal-pintal. Masya Allah, rupa-rupanya surah Al-Masad ini fokusnya kepada Abu Lahab dan isteri Abu Lahab. 5 ayat ini menceritakan tentang Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ni? Kalau kita baca terjemahan, kita macam tak boleh faham. Kenapa disebut Abu Lahab? Kenapa tiba-tiba Allah Ta'ala mencelakakan tangan Abu Lahab? Mengapa pula isteri Abu Lahab pun terlibat dalam surah Al-Masad ini sampai disebut wamra'atuhu, dan perempuannya ataupun dan isterinya. Ibrah yang paling penting untuk kita dapat daripada perbincangan surah Al-Masad ialah kita kena tengok siapa Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Nabi SAW, bukan orang biasa, bukan orang asing. Abu Lahab ialah pakcik Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW lahir, dia sama dengan lagi seorang tu, Abu Jahal. Dua-dua ni gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Namun apabila Nabi menjadi Rasul, membawa risalah yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah Ta'ala turunkan, yang tugaskan kepada Muhammad SAW, Nabi bawa dakwah Nabi. Inilah antara orang yang paling kuat menentang baginda SAW. Jadi mengapa pula tiba-tiba tangan tu diselakakan? Kita kena buka asbabun nuzul, kita kena buka sebab turunnya ayat. Cuba tengok di sini. Bila kita buka Sahih Bukhari, hadis yang ke-4590.
Hadis ni kita ringkaskan, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW pergi ke Bahta. Pergi ke mana? Ke Bahta. Kemudian Nabi naik ke bukit. Lalu Nabi bercakap. Maknanya Bahta ni kawasan orang ramai. Jadi ramai kat situ. Nabi naik ke atas bukit tu dan Nabi bercakap dengan orang ramai di situ. Tuan-tuan, Nabi ni bukan orang biasa. Nabi ni kalau bercakap orang percaya. Kalau Nabi cakap orang semua dengar. Sebab Nabi punya kehalusan akhlak tu diiktiraf oleh semua manusia ketika itu. Kalau tanya siapa Muhammad, Al-Amin, orang akan terus jawab Al-Amin. Orang ni baik sangat. Ni pemuda yang begitu baik, begitu sopan, begitu santun sekali. Begitu diidolakan oleh orang-orang yang kenal Nabi SAW. Begitu baik sekali. Tapi pada hari itu, Nabi bila naik atas, orang datanglah sebab Nabi ni macam public figure juga. Nabi ni peniaga yang, Nabi seorang remiser yang berjaya, Nabi pandai berniaga dan sebagainya. Jadi bila Nabi naik ke bukit tu, orang nak dengar Nabi cakap. Lalu Nabi pun cakap dengan orang kat situ, bagaimanakah, kan, ara'aitum in haddathtukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum akuntum tusaddiquni. Kata Nabi, bagaimana korang semua kalau aku beritahu kamu semua bahawa di belakang bukit ni ada musuh yang nak serang kita. Adakah kau percaya? Adakah kamu semua percaya? Lalu semua jawab, na'am, ya. Sebab orang kenal Nabi ni orang yang sangat-sangat baik, sangat-sangat santun. Apa sahaja yang diberitakan oleh Nabi, semua akan percaya. Termasuklah kata-kata Nabi tadi. Bila semua dah cakap percaya, maka Nabi pun cakap, okey, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kamu. Ini antara detik awal Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Bila wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kan, buat usrah di rumah, kemudian berjumpa dengan seorang-seorang. Tapi ini antara dakwah Nabi secara terang-terangan, secara nyata. Naik atas bukit, cakap terus, direct to the point. Aku pemberi peringatan kepada kamu. Nabi kata gitu, fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Kata Nabi, sesungguhnya di hadapan aku ni ada azab yang pedih. Mana Nabi istiharkan di Rasul Allah, dan dia kata depan dia ada azab yang pedih. Tiba-tiba Abu Lahab yang sama-sama dengar masa dalam perkumpulan tu, apa dia cakap dengan Nabi SAW? Alihadza jama'tana tabban laka. Alihadza jama'tana, sebab ni ke kau kumpulkan kami? Kami ramai-ramai berkumpul ni sebab engkau nak cakap benda tu ke? Tabban laka. Dia kata, celakalah kamu, binasalah kamu Muhammad. Dia boleh cakap macam tu. Abi Lahab bercakap macam tu. Dalam tafsir lagi dikatakan dia angkat tangan dia. Dia cakap macam ni lah, macam kata, celakalah kamu, celaka. Dia angkat tangan, dia tunjuk, dia tunjuk ke Nabi dengan gaya angkat tangan itu, dengan perkataan tabballaka, celakalah kamu. Dengan serta-merta Allah turunkan wahyu tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dicelakakan Nabi SAW yang menyampaikan kebenaran. Allah Ta'ala celakakan dia balik secara khusus, tabbat yada, celakalah kedua-dua tangan Abi Lahab. Maka kita kena faham, bahasa Arab bukan saja menunjukkan yada tu tangan semata-mata. Ia juga bermaksud tangan tu merujuk kepada usaha. Maknanya Allah mencelakakan, Allah akan binasakan kejahatan-kejahatan yang bakal dilakukan oleh Abu Lahab apabila Nabi SAW mula menjalankan tugas sebagai Rasul. Jadi itu sebab dia turun. Maknanya dicelakakan Nabi, maka Allah Ta'ala celakakan tangan Abi Lahab. Baik, kembali kepada kita punya perbahasan tafsir tadi. Maknanya kenapa pula Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab? Kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba sebut? Bukan tiba-tiba, ni kita nak faham. Kalau kita baca terjemahan, kita tak boleh faham. Kita kena belajar tafsir. Kenapa tiba-tiba ma aghna? Allah Ta'ala menafikan ataupun mengatakan anak dan harta Abu Lahab tak boleh tolong dia. Kita kena buka tafsir. Di sana ada hadis Nabi SAW bahawasanya bila diberi ancaman kepada Abi Lahab bahawasanya Allah Ta'ala akan hancurkan dia, akan binasakan dia, dia cakap apa? Kalau betul dia akan dibinasakan oleh Allah, akan diazab oleh Allah,
Dia nak tebus diri dia dengan harta yang dia ada, dengan anak yang dia ada. Maknanya dia nak tukar. Boleh tak kalau dia nak korbankan anak dia dan harta-harta dia, dia kaya sebenarnya, memang kaya. Dia nak bagi harta semua kepada Allah, semoga Allah Taala swap tak azab dia. Jadi Allah Taala siap-siap cakap ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anak dia yang dia ada tu dan harta-harta dia tak boleh lepaskan dia daripada azab Allah. Bermaksudnya azab Allah untuk orang yang telah Allah Ta'ala tentukan. Harta kita tak boleh melepaskan kita daripada azab Allah. Anak kita tak boleh lepaskan kita daripada azab Allah jikalau kita masih lagi kufur kepada Allah. Harta bukan sesuatu yang boleh melepaskan daripada azab, tapi harta boleh menjadi asbab. Tapi untuk Abu Lahab tak boleh, sebab dia kafir. Sebab dia kafir. Sayasla naran dzata lahab. Dikatakan memang secara jelas Abu Lahab ni akan dibakar oleh Allah dalam neraka yang marak menjulang, wa mraatuhu, bersama dengan isterinya, seorang pembawa kayu api, seorang pencari kayu api. Kenapa isteri dia pula? Kita buka tafsir Ibn Kathir dan tafsir lain. Rupa-rupanya isteri Abu Lahab ini, sebentar. Okey. Isteri dia ni perempuan Quraisy. Isteri Abu Lahab seorang wanita Quraisy yang bernama Ummu Jamil. Itu gelaran dia lah, Ummu Jamil, dan nama dia ialah Arwa binti Harb bin Umayyah, iaitulah dia ini ialah adik-beradik Abi Sufyan. Dia ni adik-beradik Abi Sufyan. Jadi kan, mengapa sampai pun dia dicelakakan sekali? Kerana Ummu Jamil ni, isteri Abu Lahab ni, sentiasa menyakiti Nabi SAW. Bahkan dia pernah letak duri, dia pernah menghalang jalan yang akan dilalui oleh Nabi SAW, tabur duri dan seumpamanya, macam-macam yang dibuat untuk menyakiti Nabi SAW. Duri-duri ni, kalau kita fikir logik kan, bila orang tabur duri, orang tu bukan nak perangkap kita, sebab kita ada mata. Nabi SAW tu bijak, dia boleh tak lalu jalan tu. Tapi bila orang tabur tabur duri tu, dia nak demotivate, dia nak lemahkan semangat. Tapi Nabi SAW tak lemah semangat, Nabi terus berdakwah. Ini memang pasangan neraka, maknanya dua-dua ni memang sentiasa menyakiti Nabi SAW. Dan tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bila mana kita baca lagi, Allah Ta'ala halusi kenyataan ini dengan menyatakan di lehernya hablum mim masad, di lehernya, di tengkuknya akan ada tali yang mengikat leher dia daripada tali-tali yang dipintal ataupun tali-tali sabut. Di sini pun ada banyak perbahasan, tapi menunjukkan salah satu azab dalam neraka Allah, iaitulah semua ahli neraka Allah akan diikat tengkuk mereka dengan rantai yang panjang. Dengan rantai yang panjang. Betapa dahsyatnya ancaman neraka Allah. Orang masuk neraka tak sama dengan orang masuk penjara. Dalam penjara ada makanan, ada minuman, ada waktu rehat, ada waktu kerja. Tapi dalam neraka, na'udzubillah min zalik, tidak ada langsung kerehatan, tidak langsung ada rasa lega, tidak langsung ada makanan. Makanan yang ada itu untuk menambah azab, air yang ada itu untuk menambah azab, air itu sendiri azab. Jadi benda-benda ini menanti Abu Lahab bersama dengan isterinya Ummu Jamil. Pengajaran terpenting ialah nasab tidak menjamin nasib. Ingat nasab tidak menjamin nasib. Jangan kata dia seorang anak orang kaya, dia boleh jadi kaya. Tak semestinya, kerana rezeki Allah yang tentukan. Barangkali seorang bapa nak berikan hartanya semua kepada anak, tiba-tiba boleh tak jadi. Nasab tidak menentukan nasib. Ada orang yang miskin, bapaknya sangat miskin, belum tentu dia miskin. Mungkin dia boleh berjaya lebih baik daripada orang-orang lain yang pernah mengejeknya satu ketika dahulu. Seorang ayah yang begitu soleh, belum tentu lagi anaknya baik seperti ayahnya. Bahkan Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan anak yang tidak beriman kepada Allah. Nasab tidak menjamin nasib. Pakcik sepatutnya, ya Allah, kita nak sangat jadi orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Rasa nak peluk Nabi. Abu Lahab, dia dapat nikmat bukan sekadar
sezaman dengan Nabi, dia ialah pakcik Nabi SAW, tapi dia tak mau beriman dengan Allah Subhanahu. Betapa ruginya dia. Inilah kisah Abu Lahab. Jadi nasab tidak menjamin nasib. Jangan letak diri kita sama nasib, sama kerangka dengan nasab kita. Mungkin ayah kita boleh berjaya, kita belum tentu lagi. Mungkin ayah kita tak cukup berjaya, kita mungkin boleh berjaya. Mungkin mak kita macam ni, kita macam tu. Nasab tidak menjamin nasib. Allah Ta'ala berikan contoh Abu Lahab, dia ditakdirkan menjadi pakcik kepada manusia yang paling agung, tetapi hidayah Allah tak sampai kepada dia. Jadi pengajaran kedua ialah Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala nak sahaja, walaupun sumber hidayah itu besar sekali. Rumah sebelah masjid, anak imam, anak ulama, tapi kalau Allah tak nak beri hidayah, Allah tak akan bagi. Macam Abu Lahab ini, dia pakcik Nabi SAW. Dia orang yang menyayangi Nabi ketika kecil. Begitu besar peluang dia untuk masuk syurga Allah, tapi dia tak nak beriman kepada Allah, maka semua itu sia-sia. Dan pengajaran ketiga ialah harta dan anak-anak tak boleh membuat apa-apa, melainkan hadis Nabi SAW jelaskan, kita beriman kepada Allah, lalu harta tadi kita berikan untuk jalan Allah, barulah boleh menolong kita. Anak yang kita ada, kita Islam di Islam, kita berdoa kepada Allah, dia doakan kita, barulah anak tadi menjadi anak yang boleh membantu akhirat kita. Selagi tidak beriman dengan Allah, maka semua ni tidak akan memberi apa-apa makna pun di sisi Allah untuk kehidupan akhirat kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.